Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan untuk bersama dalam majlis ini, dan kita mengharapkan dengan ada majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Seterusnya Allah berikan kita kekuatan untuk beramal dengan ilmu tersebut. Dan yang paling penting, kita mengharapkan agar ilmu kita ini Allah berikan penerimaan makbul di sisi Allah dan akan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga, dan itulah yang kita nakkan. Kenapa kita beramal untuk mencari keredaan Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita bersyukur kepada Allah dengan kesihatan ini, maka kita teruskan pembelajaran kita, yang mana pembelajaran kita ni dah tak banyak dah, tinggal sedikit saja lagi. Kita cuba habiskan beberapa perkara yang penting dalam bab-bab yang kita pelajari ini. Di antaranya kita masuk sekarang muka surat ke 300 sebentar. Okey, muka surat 293. 293, yang mana bab murah senyum dan bertutur santun, ya. Muka surat 293, tajuk besar dia bab murah senyum dan bertutur santun. Baik. Dalam bab ini terbahagi kepada 4 bab. Sukses dakwah di balik senyum, tutur kata santun. Senyum adalah ibadah, kemurahan Rasulullah senyum, dan senyum terakhir Rasulullah SAW. Maka diketengahkan hadis yang berikutnya, senyummu kepada saudaramu terhitung sedekah. Ya, dan kita telah bicarakan tentang konsep sedekah yang banyak sekali. Yang mana sedekah ini yang paling hebat, tidak dinafikan, yang disebutkan dalam Al-Quran itu berkaitan dengan infaknya harta kita. Ya, menginfakkan harta di jalan Allah. Dan bagi mereka yang tidak mampu, kemuncaknya ialah dengan berkata baik, perkataan baik, ataupun kita berdiam diri pun termasuk dalam perkara yang terbaik untuk menghalang dari kita melakukan perkara yang tercela dalam Islam. Maka ianya termasuk sedekah. Menghalang diri kita melakukan keburukan kepada manusia, maka ia termasuk dalam siri sedekah. Jadi konsep sedekah itu terlalu luas. Namun sedekah yang dimaksudkan dalam bab ini, bab yang kita akan bicara ini, dia termasuk dalam bab senyum, ya, memberi senyum, ibtisam dalam bahasa Arab. Okey, smile. Okey. Sukses dakwah di balik senyum dan tutur kata santun. Yakni perkataan yang baik, ucapan yang baik diikuti dengan akhlak yang baik, dengan senyuman, maka ianya adalah satu kejayaan dalam siri dakwah. Oleh kerana itu, dalam siri dakwah kita menyampaikan risalah, perasaan marah bukan tidak perlu, dia tidak didahulukan. Ataupun dia boleh disimpan dahulu sebelum kita bertindak. Kerana dalam siri dakwah ujian terlalu besar. Bila disebutkan ujian dengan arti kata lain, bahawa rintangan itu akan datang. Maka di sini kita lihat sukses dakwah di balik senyum dan tutur kata santun. Ucapan yang baik dan indah, wajah berseri-seri dan juga senyuman yang menghiasi bibir merupakan akhlak mulia yang menakjubkan. Ketiganya mempunyai gaya magnetis yang mampu memikat hati manusia. Ya, subhanallah. Apa dia yang dikatakan ini? Berwajah berseri-seri, senyuman
dan juga akhlak mulia yang menakjubkan. Memang itu sifat Rasulullah SAW dalam siri dakwah. Ya, dalam siri dakwah. Apabila Allah mengatakan kadhiminal ghaid, ya, menahan kemarahan, ya, dia mampu untuk marah tetapi dia menahan kemarahan, ya, supaya tidak bertindak secara tidak betul. Baik. Kemudian kita saksikan ketiganya mempunyai gaya magnetis, yakni gaya yang boleh menarik orang, yang mampu memikat hati manusia. Bahkan Nabi mengibaratkan ucapan yang baik laksana sihir yang mampu mempengaruhi pendengarnya. Inna minal bayani la sihra. Ya, sesungguhnya ada ucapan-ucapan yang berpengaruh seperti sihir. Ya, kita tengok ucapan-ucapan yang memberi kesan. Kadang-kadang motivasi-motivasi itu atau semua itu adalah kesan daripada ucapan. Kadang dia pun bukan betul pun. Tetapi kesan ucapan yang baik itu yang menyebabkan orang naik semangat. Ya, kenapa motivasi ini termasuk perkara yang dituntut untuk kita sentiasa bermotivasi. Ya, bermotivasi. Oleh kerana itu, ya, bila kita menyaksikan dalam asar-asar ataupun kisah-kisah para sahabat, ya, bila disebutkan jaddidu imanakum, ya, perbaharukan iman kamu, yakni yang perlu dimotivasikan diri kita untuk sentiasa iman kita membakar, membara, bersemangat, kerana ianya adalah satu kesinambungan untuk perjalanan seterusnya di masa-masa akan datang. Kerana tabiat iman ini turun dan naik. Ya, dia turun dengan maksiat dan dia naik dengan amalan soleh. Jadi oleh kerana itu tidak ada satu amalan yang terbaik dalam siri amalan soleh ini seperti mana amalan yang berkaitan dengan masalah qulub, yakni masalah akidah terutamanya, masalah hati, yang ianya merupakan satu perkara yang dituntut sangat-sangat untuk kita menjaganya. Baik, jadi kita menyaksikan dalam sini Rasulullah kata inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya pada ucapan itu ada unsur-unsur seperti sihir. Dia bukan sihir tetapi dia boleh mempengaruhi. Ya, kadang-kadang minda seseorang tu tak nak terima. Ya, aku tak naklah pergi peniaga tu, tiba-tiba datang seorang tu, ya, ahli perniagaan tu, dia bercakap begini, dengar kak. Ya, cakap. Maka dia kata betul juga kan. Dia nampak tak bagaimana scammer waktu dia nak scam kita tu dia pandai bercakap. Ya, dia bukan buta macam itu ataupun dia tak ada mulut untuk berbicara. Scammer dia pandai bercakap. Ya, tak kiralah melalui WhatsApp ke, melalui ucapan mulut ke, dia pandai berbicara dan dia pandai berhujah. Itu dia. Oleh kerana itu Rasulullah mengatakan sesungguhnya pada syarah bayan penerangan itu ada unsur-unsur seperti sihir yang boleh mempengaruhi individu-individu yang lain. Ya, akhirnya kita tak naklah ikut multi level tu, sudahnya kita jadi leader kat situ. Ya, bukan leader apa, leader kempen ke orang untuk join sekali. Kesan daripada ucapan perkataan. Ya. Dan oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, bagi mereka yang mampu untuk berbicara dengan baik, dengan fakta dan juga dengan hujah-hujah yang cukup cantik, ayuh kita gunakan itu semua untuk siri dakwah kita, menyeru kepada Quran dan Sunnah. Tahu tak ganjaran terlalu besar? Allah akan sediakan kita ganjaran terlalu besar. Oleh kerana itu kita berusaha untuk menjadi orang yang terbaik dalam siri dakwah kita ini. Dakwah kepada Quran dan Sunnah. Baik. Jadi, apabila perbicaraan itu seperti sihir, dengan arti kata lain, tuan-tuan dan perempuan kena berhati-hati. Kerana kita berada di atas manhaj, yang mana di atas manhaj Quran dan Sunnah lagi kena berhati-hati kerana tipu daya di akhir zaman ini begitu dahsyat. Kita kalau tidak jaga elok-elok, maka tipu daya ini akan merosakkan prinsip kita, yang mana Rasulullah ada menyebutkan sewaktu kemunculan Dajjal nanti, ya, seorang itu menyangkakan dirinya berada di atas jalan yang betul. Rupa-rupanya dia dah bersama Dajjal. Nampak tak? Menunjukkan betapa liciknya Dajjal. Oleh kerana itu Rasulullah mengatakan, jika Dajjal itu muncul pada waktu aku, maka akulah sebagai orang yang akan mempertahankan kamu. Wa ana hajijuhum, maksudnya aku yang akan berhujah dengannya. Tuan-tuan dan perempuan, hajijuhum, berhujah. Dia bukan berperang tetapi berhujah, mengisyaratkan Dajjal pandai sangat berbicara sehingga seorang itu tak perasan dia berada bersama kefahaman ahli sunnah ataupun ahli bid'ah. Dia tak perasan sama ada dia ini dulu Quran dan Sunnah, akhirnya terjebak dalam masalah-masalah khurafat dan syirik. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan perempuan, berbahaya.
Ya, kita menyaksikan ya dengan isu-isu yang datang, kita nampak seperti golongan Sihab, ya, Sirhab, yang mana menonjol dengan beraninya mengaku ya berbahaya kerana orang yang berbicara itu leader dia, founder dia tu pandai berbicara. Saya menasihatkan kerana kita takut anak-anak kita, ya, generasi kita, keluarga kita, kerana yang masuk tu bukan budak-budak, ya, orang tua, satu keluarga, satu family, anak beranak, dahsyat, dan berani pula dia siarkan dirinya. Kita orang sunnah pun tak berani nak mensiarkan diri kita, ya, tapi mereka berani, dan kita berhadapan dengan orang-orang yang berhujah, ya, cukuplah berhujah politik tu dah satu bab, ya, sampai kita tertarik, akhirnya tertipu. Begitu juga dengan orang-orang yang sekarang ini kita melihat, tuan-tuan dan puan-puan, ya, berhati-hatilah dalam siri. Kadang-kadang itu pasal bagi saya, dengan siapa sekali kita belajar, ya, orang sunnah tidak menjadi masalah, tetapi jangan taksub. Kerana satu hari kita tak tahu kedudukan dia. Kerana dia bukan Nabi. Dan dia adalah manusia biasa yang terjebak dalam banyak isu perkara yang mana dia boleh terjebak dalam perkara yang lain. Saya nasihat ini kerana ianya sedang berlaku beberapa perkara yang apabila di kalangan ustaz-ustaz sunnah mengatakan masalah sifat-sifat Allah ni, misalnya Ar-Rahmanu ala arsyistawa tu tak perlu dibicara, tak ada keuntungan, kebaikan. Siapa yang kata dalam benda yang begitu masalah tauhid? Tauhid semuanya baik, tauhid semuanya indah. Tauhid semuanya adalah asas, usul. Kita terpaksa berbicara. Kecuali lah kalau memang benda tu tidak dibicara, kita tak perlulah bicara. Tetapi bila dah sampai tahap yang mana perlu bicara, perlu bicara. Tidak ada satu amalan yang terbaik bila kita menegakkan tauhid. Tauhid mengalahi segala amalan-amalan solat, sedekah, puasa, semuanya itu. Kerana dia usul agama kita. Ya, tiba-tiba yang menjadi masalahnya di kalangan orang yang mengaku Quran dan Sunnah, yang melakukan amal kebajikan. Dan kita akan terjebak dalam masalah ini kalau kita tidak berhati-hati. Tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati. Ya, masalah ini, masalah akidah yang kita tidak akan betul langsung. Apa juga, siapa pun, nama manusia, ya, kita hanya taksub kepada Rasulullah SAW di kalangan manusia, dan kita taksub kepada tentulah Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia adalah pencipta kita. Baik. Jadi itu dia, hadis mengatakan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya ucapan yang berpengaruh seperti sihir. Akan tetapi tentu saja sihir yang dimaksudkan adalah sihir yang baik dan diperbolehkan. Bahkan ia sangat dibutuhkan dalam pergaulan. Ini di antara ucapan dia lah. Mana ada sihir itu baik. Ya, cuma kalimah-kalimah itu seolah-olah sihir. Ya, seolah-olah sihir yang dibenarkan. Tetapi nak mengatakan ilmu sihir itu tidak ada yang baik melainkan yang memudaratkan. Kenapa? Berlakunya sihir ini bermulanya pada zaman Nabi Musa yang masyhur. Kerana zaman Nabi Musa sihirnya digunakan untuk mempertahankan raja-raja. Ya, Fir'aun menggunakan untuk mempertahankan raja-raja mereka, kedudukan mereka. Apatah lagi sihir mereka itu, ya, yang mana digunakan hanya sekadar untuk mengelabui mata je. Dia berlaku pada mata. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, apabila munculnya pada zaman Nabi Sulaiman, bermulalah sihir itu, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tu, bermulalah sihir yang berbentuk menginayakan orang lain. Ya, dia menginayakan orang lain. Misalnya dia nak memutuskan tali perkahwinan seseorang tu, dia melakukan sihir. Ya, dia nak buat apa lagi, dia akan melakukan sihir. Maka oleh kerana itu sihir-sihir yang begitu berbahaya. Ya, sihir-sihir yang begitu berbahaya. Kena berhati-hati. Okey, tidak ada sihir yang dibenarkan. Kecil ataupun besar. Ya, nauzubillah, saya teringat di zaman saya sekolah tu budak-budak ni, ya, darjah 6 tu dah buat benda sihir. Kita dengar dan kita tanya macam mana buat ni. Ya, dia kena nak ngacau budak perempuan, ya kan. Dia kata ambil semua barang mesti barang curi. Barang curi berarti mukadimah dia dah tak baik. Ya, mukadimah dia dah tak baik. Digunakan semua barang curi, ya, untuk melakukan sihir. Dan memang
bila seseorang itu melakukan sihir, dia terpaksa menggunakan barang-barang yang haram, perbuatan yang haram, barulah sihir dia akan menjadi kuat. Bahkan sampai tahap dia terpaksa mensyirikkan Allah kalau dia nakkan sihir dia kuat. Dan na'udzubillah, sudah tentu syirik itu membawa dia ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Jadi dalam bab sihir tak ada sihir baik, ya. Tak ada sihir baik. Ini hanya kiasan kepada kehebatan orang yang berbicara. Namun dengki ada baik. Kerana Rasulullah kata ada dengki yang baik. Ya, tidak dinafikan. Okey, baik. Apalagi dalam berdakwah kepada Allah tidak lain mengajak manusia memeluk agama yang benar. Betapa tidak banyak hati yang keras menjadi luluh berkat tutur kata yang baik dan senyuman yang lembut. Tidak sedikit pun hamba yang tadinya sangat jauh dari Allah lalu berubah menjadi dekat dan bertakwa kepadanya kerana sentuhan kelembutan ucapan serta keramahan air muka. Okey, tuan-tuan dan perempuan, ini di antara cara berdakwah yang paling baik ataupun uslub dakwah ataupun gaya dakwah seseorang itu, ataupun itu yang saya suka sangat kita memerhatikan seseorang peniaga waktu dia nak menjualkan barang, bagaimana cara persembahan yang diberikan kepada klien dia. Ya, seorang itu bila nak mempersembahkan atau memperkenalkan barang dia atau nak mencari pelanggan, kita lihat bagaimana dia lakukan persembahan dia, ya, dengan bahasa yang baik, dengan layanan yang istimewa dan berbagai-bagai bentuk. Itulah yang sebenarnya cara dakwah kita, cara Islam sebenarnya. Cara Islam adalah cara yang cukup lembut, cara yang cukup cantik, ya. Dan begitu sekali kita menyaksikan pada permulaan dakwah Rasulullah SAW. Kita lihat Rasulullah tak ada membalas pun. Rasulullah tak balas pun, sedangkan ingat Rasulullah kuat. Ya. Dan Rasulullah langsung tidak membalas seseorang itu, ya, dengan keadaan dia berfikir. Kerana ini adalah jalan dakwah. Baik, kita lihat. Oleh kerana itu, setiap Muslim harus berusaha menebar senyuman penuh kasih sayang dan ucapan yang baik penuh kesantunan kepada siapa pun. Sebab sikap demikian akan dapat membuka hati manusia dan menyatukannya sehingga tangan mereka bisa saling berjabatan. Akhlak ini pun akan menunjukkan kepada seluruh alam bahawa Islam bukanlah agama hadir dengan muka masam dan sifat bengis. Akan tetapi agama yang penuh senyuman, kasih sayang, keramahan dan kesantunan dalam bertutur kata. Ya, memang itulah gambaran Islam yang sebenar. Tetapi kita dimomokkan dengan gambaran seperti mana yang dibawa oleh orang kafir terhadap orang Islam, terutamanya yang penjahatnya adalah Khawarij. Yang dilihatkan Islam itu ganas. Islam itu bersifat nak membunuh saja kerjanya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu bukan sifat sebagai seorang Muslim. Bahkan golongan-golongan Khawarij inilah yang telah memburukkan nama Islam di pentas dunia. Golongan Khawarij inilah yang melanggar World Trade Center tu dan membunuh kelompok-kelompok. Dan memang Barat ataupun orang kufar ini cuba mengambil kesempatan dalam bab ini. Cuba mengambil kesempatan dalam bab ini semata-mata untuk menghinakan Islam. Kenapa? Kerana mereka tahu dalam sejarah umat Islam, Islam akan bangun semula. Islam akan memerintah dunia semula. Namun mereka mencari jalan-jalan untuk menghina Islam dahulu. Namun begitu kita tahu, ya, Allah telah menjanjikan walaupun seluruh manusia ingin memadam agama ini, namun Allah akan tetap menegaknya walau karihal kafirun, ya, walaupun orang kafir itu tidak suka. Namun akhlak kita, tuan-tuan dan perempuan, akhlak kita perlu menonjol dalam bab ini. Apatah lagi kita berada di zaman kafir ahdi ini, di Malaysia, kafir ahdi, yakni orang kafir yang ada perjanjian dengan kita. Maka kita perlu menonjolkan akhlak yang baik. Menonjolkan akhlak yang baik, sikap yang lembut, bukan berarti kita ini yang lemah. Tak. Ya, kita ada pendirian kita. Tuan-tuan dan perempuan, saya agak tertarik dalam perkara yang orang duk sibuk cerita berceramah tentang merdeka, dan saya diminta juga ceramah, tetapi saya tertarik dengan satu peristiwa kepada umat kita, umat Malaysia ni, di bumi tanah Malaysia ni, tanah Melayu satu ketika dahulu. Kita mempunyai satu kerajaan yang hebat yang dinamakan Kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Dan saya agak tertarik untuk kita memerhatikan bagaimana bermulanya Kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Ya, kerana di situ akan datang beberapa perkara yang menarik terhadap bagaimana Islam datang di bumi ini. Sedangkan pada peringkat awal, kita di Asia Tenggara ini, kita dikuasai oleh Kerajaan Majapahit.
Ya, di tengah di hujung Malaysia ini, semenanjung Malaysia, Majapahit, di tengah-tengah kerajaan Beruas, dan di utara sana kerajaan Langkasuka. Ya, dan kita tahu bahawa para mesuara yang pengasas pembukaan Melaka itu, ya, anak kepada raja kerajaan Sriwijaya yang kalah dengan kerajaan Majapahit, lari ke Temasek, dan lari dari Temasek dia lari ke Melaka, Temasek Singapura, dia lari ke Melaka dan dibina sebuah kerajaan di situ. Dan yang menarik sekali, dia menganut kalau Sriwijaya ni agama Hindu. Ya, agama Hindu. Setelah dia nak bina kerajaan Melaka tu, ya, dia buka kesultanan kerajaan Melaka tu, ya, lalu dia seorang yang cerdik, ya, seorang raja yang cerdik dalam merancang. Dia melihat kedudukan, strategi kedudukan, ya, di mana boleh menjadi tempat pelabuhan untuk kapal berdagang. Tuan-tuan dan perempuan, zaman itu adalah zaman dagangan yang cukup dahsyat. Dan tempat yang berada Kota Melaka pada ketika itu adalah tempat yang strategi. Dari sudut angin monsunnya, dari sudut pendaratannya, dan semua itu dikaji, dan dari sudut keselamatan. Saya baca tu sampai dari sudut keselamatan tentera tu disusun tu daripada alam semula jadi, ya, ambil pakai tempat-tempat itu. Begitu menarik. Dan permulaan perniagaan yang dibawakan itu, ya, dia dijadikan tempat perniagaan, kapal-kapal dagangan turun. Itu berlaku pada tahun 1409. Apabila dagangan turun, yang menarik sekali, ya, di antara dagangan ini, pedagang-pedagang, walaupun kita businessman, ya, kita apa juga bidang, kita adalah seorang yang dianugerahkan oleh Allah untuk berdakwah, menyebarkan agama ini. Tuan-tuan dan perempuan, ya, Allah telah menjadikan kita yang pendengar-pendengar ini merupakan orang yang akan melangsungkan risalah Nabi, mendakwah kepada siapa sahaja. Kerana padanya ada syurga. Syurga menanti pada tiap-tiap ucapan dan dakwah kita. Dan jika seorang itu masuk Islam, lebih baik daripada yang disebutkan dalam hadis itu, seperti, ya, unta merah. Yakni unta yang paling mahal pada ketika itu. Ya, lebih baik daripada unta merah. Menunjukkan lebih baik daripada apa kenderaan yang paling baik di zaman ini. Kita kalau nakkan kenderaan itu memang kita akan cari, tetapi bila kita sebut akhirat, kita tak nampak. Tuan-tuan dan perempuan, jangan biarkan iman kita terpengaruh dengan cara pemikiran kita yang memandang remeh pada hari akhirat. Dakwah, mungkin kita dah saya terangkan, dakwah bukan semestinya dengan ucapan semata-mata. Muamalah kita baik, cara sistematik kita cantik. Banyak perkara yang dikaitkan dengan dakwah sebagai seorang Islam yang mesti jaga. Kita pancul, kita apa lagi, semua tu diambil kira kerana manusia memerhati kita bila kita menyampaikan kebenaran ini. Apabila para mesuara, ya, dah buat tempat dagangan, maka akhirnya datang kapal-kapal dagangan dari negeri-negeri Islam. Dan kita tahu kemasyhuran negeri-negeri pada ketika itu, negeri Islam di zaman Khilafah Osmaniyah. Ya, pada zaman itu adalah zaman kerajaan yang hebat, kerajaan Osmaniyah. Ya. Maka mereka pun datang. Cuma saya menyaksikan nama yang mempengaruhi sultan ataupun para mesuara ini, orang Islam, adakah dari Yaman ataupun dari India. Kerana India main peranan. Kerana pertama sekali, bila mereka melihat muamalah orang-orang ini baik sangat-sangat, ya, yang menyebabkan para mesuara begitu tertarik. Cara mereka bertutur, cara mereka mempersembahkan ucapan dan perkataan dan persiapan mereka menyebabkan para mesuara begitu tertarik. Jarang seorang pemimpin yang hebat ini, ya, terpengaruh dengan orang-orang biasa. Tapi bila dia muncul dengan keadaan yang begitu, maka akhirnya para mesuara pun masuk Islam. Dia ada perbahasan lah sikit perdebatan, adakah yang masuk Islam para mesuara ataupun anaknya. Tetapi sejarah mencatatkan para mesuara yang masuk Islam. Sebab apa? Dia menukarkan nama dia kepada, kepada tang situ. Daripada nama inilah kita perasan adakah dia daripada Yaman, kerana ramai mengatakan dakwah ini datang daripada Yaman, ya, ataupun datang dari India. Okey, maka kita menyaksikan para mesuara menukarkan nama dia dari para mesuara ke Iskandar. Iskandar tu, tu bunyi Arab dah lah.
kan? Iskandar Shah. Ya. Dia tak letak sultan kerana sultan diletak pada raja yang ketiga ke kelima macam tu. Ya. Raja Iskandar Shah. Nampak tak? Shah bukan terkenal pada tanah Arab. Ya. Shah ini sama ada di Parsi ataupun di Hindi. Misalan kita lihat Iran punya Shah Iran, kan? Shah itu bermaksud raja. Ya. Okay. Kita lihat lagi siapa dia? Amin Shah. Ya, Amin Shah. Imran Shah. Siapa lagi? Ya, pelakon-pelakon tu. Shah Rukh Khan. Kan? Shah. Aman Shah. Okey. Jadi itu menunjukkan agama ini dibawa oleh grup-grup datang dari tanah Hindi. Ya, tanah Hindi yang mana menyebabkan para mesuara meletakkan nama dia Raja Iskandar Shah. Ya, anak dia Raja Megat Iskandar Shah. Jadi begitu kedudukannya. Jadi kita menyaksikan, pertama kehebatan pendakwah-pendakwah ini menyampaikan risalah sampai waktu itu bila raja Islam, rakyat akan Islam. Dan bila rakyat Islam dan dia berselerak menyebarkan dakwah ini, dan kita menyaksikan bahkan Allah bagikan kekuatan dari para mesuara seorang pemimpin Sriwijaya kalah tumbang dengan kerajaan Majapahit. Akhirnya mereka membina satu kerajaan yang hebat dinamakan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Hebat. Kalau tuan-tuan perempuan kaji balik sejarah, tetapi sejarah ini dipadamkan oleh penjajah. Sejarah ini dipadamkan, kehebatan umat Islam ini dipadamkan. Kehebatan orang Melayu yang beragama Islam yang mempertahankan tanah Asia Tenggara ini dipadamkan dari sejarah. Bahkan diceritakan berbagai-bagai cerita yang tak ada kait mengait, dan cerita-cerita hanya sekadar nak memenuhi buku sejarah saja. Tahu tak kehebatan kerajaan ini? Cukup hebat. Allah bagikan Islam terus mereka naik dengan sehebat-hebatnya sehingga kerajaan Majapahit tumbang. Kerajaan Bruas tumbang. Kerajaan Langkasuka tumbang. Tumbang semua kerajaan kafir ini. Kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha tumbang. Maka Islam berkembang dengan begitu dahsyat. Dan seluruh Asia Tenggara ini dikuasai oleh kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Saya ulangkan balik. Kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Dahsyat. 100 tahun mereka membina empayar mereka begitu hebat. Terkenal di lautan, terkenal di daratan. Sehingga hubungan mereka dengan negara China begitu dahsyat hubungannya. Raja dia sehingga menyerahkan Hang Lipo untuk digabungkan ya sebagai satu ikatan diplomatik. Siapa dia? Yang pelayar Cheng Ho, ya, pelayar daripada dari China. Cheng Ho, dia beragama Islam. Datang ya berhubung baik dengan kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Sampai ke India sehingga sekarang dikatakan bahawa sejarah Hang Tuah dicatatkan di India. Waktu itu hubungan diplomatik dengan India sehingga kan kerajaan Kesultanan kerajaan Osmaniyah di Andalusia, ikatan yang begitu rapat, kita tak dibentangkan sejarah ini. Tahu tak tuan-tuan dan perempuan, bendera Malaysia itu yang ada bulan, sabit dan bintang tu, ya, itu adalah diambil daripada Kesultanan kerajaan Osmaniyah, Khilafah Islam Osmaniyah. Oleh kerana tu kita mengagungkan tu sebagai satu lambang keislaman kita. Tetapi orang kafir dia tidak akan reda. Orang kafir dia tidak akan reda. Apabila dia melihat Kesultanan Islam Melayu Melaka naik, ya, naik seperti ombak yang besar, naik seperti kekuatan gergasi, dan mereka jadikan satu perkara. Apa dia? Perpecahan di dalam khilafah kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Perebutan kuasa berlaku. Orang-orang yang mengkhianat berlaku di situ. Berbahaya sangat-sangat. Pengkhianatan itulah yang menyebabkan orang-orang ataupun kerajaan Kesultanan Melayu Melaka tumbang. Perselisihan di antara raja-raja pun menyebabkan unsur yang menyumbangkan tumbangnya kerajaan Melayu Melaka. Kita tengok, kita baca sejarah apa dia, datanglah orang Portugal, kononnya dia menjajah nak
nakkan rempah ratus. Tuan-tuan dan perempuan, ya, orang Portugal ni tak makan, orang Europe ni tak makan lauk kari kita ni. Ya, cirit-berit dia. Tak makan rempah ratus ni, tak makan apa nama kayu manis ke bunga lawang tu, tak makan. Tempoyak lagi lah, dia tak nak. Tetapi dia datang dengan mesej untuk menyerang agama kita. Orang kafir dia takkan redha kepada kita. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, dia takkan redha. Nampak baik tapi takkan redha. Disebabkan pergaduhan pemimpin-pemimpin besar dan disebabkan pengkhianat di dalam kerajaan itu, maka orang kafir dengan kekuatan mereka datang menghancurkan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Jatuh kerajaan Melaka pada tahun 1511. Dikaitkan kerana Andalusia pada ketika itu telah hancur pada tahun 1509 dan mereka telah menderita lama, ya, bukan menderita lama, dah dengki lama pada kerajaan Islam ini, ya, dan mereka dapat tahu bila jatuhnya kerajaan Islam Andalusia, mereka bergegas kepada negara yang pernah berhubung, di antaranya Melaka. Maka mereka datang dengan azam yang kuat, dengan kedengkian yang besar dan kemarahan mereka pada Islam, akhirnya tumbang kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Tuan-tuan dan perempuan, apa unsur dia? Pemimpin yang bergaduh, ya, lepas itu pengkhianatan berlaku dalaman dan orang kafir yang kuat yang bersedia untuk menghancurkan. Habis. Jadi mana Kesultanan Islam Melayu Melaka? Tinggal sejarah. Tinggal sejarah. Disebabkan itu, maka jatuhlah kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Ingat tuan-tuan dan perempuan, tidak mustahil akan jatuh ketuanan Islam Melayu kita bila berlaku isu yang sama. Kita akan merempat di tanah kita sendiri, jadilah kita bangkai yang hidup, ya, bangkai yang bernyawa, yang mana kita menadah tangan kepada orang yang bukan pemiliknya. Kita ni tanah Melayu yang sayang, kita bergaduh sesama sendiri dan pengkhianatan berlaku juga. Sayang, ala kulihal kita tak bicara ke itu sangat, dah terlebih pula. Okey, kita lihat yang kedua. Ya, cuma saya agak menarik tentang Kesultanan Islam Melayu Melaka. Saya banyak buat melihat cerita-cerita kehebatan Islam dan saya menyaksikan ini adalah satu kerajaan yang cukup agung, ya, kerajaan yang dibina oleh orang Melayu yang sehingga membelah lautan, ya, lautan dalam sehingga merentasi gunung ganang yang hebat, ya. Mereka itu adalah orang-orang Islam kita, bangsa Melayu kita yang berdiri mempertahankan agama, ya, daulah. Okey. Kemudian yang kedua, senyum adalah ibadah. Tidak ada kebaikan yang dinilai remeh di dalam Islam kerana sekecil-kecil dan sederhana apapun suatu kebaikan, ia tetap bernilai besar di sisi Allah. Kerana Nabi telah menekankan dalam sabdanya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a wala an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kamu menganggap remeh suatu kebaikan walau sekadar menunjukkan wajah yang ramah, ya, wajah yang manis manakala bertemu dengan saudaramu. Ini begitu sekali Islam memandangkan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, galakkan untuk kita sentiasa ceria itu dituntut. Ya, dan ini datang pejabat morok aja. Mula orang nak mengumpat, kan pengumpat ramai. Ya, mula nak bercakap, tengok tu dia datang morok, ada lah tu. Ya, gaduh lah tu. Dia orang-orang kita ni dia tak pernah nak bersangka baik dulu. Ya. Tetapi imej itu melambangkan, ya, tidak baiknya kita bila kita menonjol dalam keadaan morok. Ya, kena menonjol dalam keadaan sentiasa ceria. Ya, menarik tuan-tuan dan perempuan, bila sentiasa ceria orang senang hati. Berbandingkan kita morok, masuk-masuk morok, la ilaha illallah, morok dia ni, ya, lain. Okey. Begitu juga orang akan menjadi soal, kenapa dia, ya, kenapa dia. Jadi itu yang tak baik. Dalam Islam dia menjadikan perkara ini tak baik disebabkan orang menjadi resah, gelisah. Oleh kerana itu bila kita sedekah, senyum itu sedekah, dia akan menceriakan keliling kita. Maka talqatul wajhi diambil daripada biwajhin talqin, iaitu wajah yang berseri-seri, kerana bahagia serta senang saat bertemu orang lain, tidak menampakkan muka masam
dan muram di depannya. Kata ini menunjukkan perjumpaan yang indah dengan seorang yang diiringi senyuman kerana senang terhadapnya. Senyum yang demikian itu ibadah yang akan melahirkan pahala melalui sabda Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayat oleh At-Tirmidzi. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun, senyummu kepada saudaramu terhitung sedekah. Begitu pula Rasulullah menjadikan ucapan baik seorang Muslim kepada saudaranya sebagai sedekah. Ini sebagaimana sabda baginda, kullu kalimatin tayyibatin sadaqatun. Setiap perkataan yang baik itu adalah sedekah. Masya Allah. Tuan-tuan dan perempuan, kalaulah senyum kepada saudara kita, tengok jumpa dia senyum, dah dikategori sedekah. Ya, apatah lagi senyum dengan keluarga kita, ya, sedekah. Masuk dalam keluarga kita ceria, ini masuk-masam je kan. Biasalah tu. Ya, tapi berhati-hati. Jangan jadikan ia sebagai kebiasaan. Ya, banyak urusan kita ini kaitkan dengan Allah. Aku buat kerana Allah, bukan buat kerana manusia. Ya, bila kita lakukan kerana Allah, insya-Allah Allah akan bantu kita dalam bab yang begini. Kemudian dari perkataan kullu kalimatin tayyibatin sadaqah, perkataan yang baik-baik itu pun termasuk sedekah. Apatah lagi kita zaman ni, anak-anak muda ni dia bukan kira perkataan dia. Ya, perkataan anak-anak muda sekarang ni tak tahulah perkataan apa. Ya, berbahaya kadang-kadang bila perkataan itu akan menimbulkan perkara yang tak baik. Tetapi tuan-tuan dan puan kena berhati-hati. Walaupun kita dah menjadi adat kita, masyarakat kita, kadang-kadang masyarakat setempat, ya, beberapa tempat tu kena pelihara juga kalimah kita. Ya, kena jaga kalimah kita. Macam dikatakan bahawa orang di Melaka bahasanya kasar kan. Bahasanya kasar, saya tak nafi kan. Satu hari saya datang pada satu keluarga tu pasal saya pernah jaga dia, anak dia di Pakistan. Dia boleh cakap, celaka kamu lama tak jumpa. Saya punya terasa hatilah waktu tu. Ya, kenapa? Kalimah tu bukan kalimah kita. Bukan bahasa yang kita guna. Dan kita tak pernah, tak diajar untuk guna bahasa-bahasa yang kasar. Tiba-tiba dia cakap celaka. La ilaha illallah, apalah salah aku kan. Kita penuh apalah salah aku. Rupanya kita sembang dengan orang sana, dia kata, Ustaz, itu bahasa mesra dia. Ya, bahasa itulah menunjukkan dia mesra dengan Ustaz. Ya, sampai dia bercakap macam itu. La ilaha illallah, kalau kita lah, merajuk tak sudah, tak datang lah. Tapi bila dah dengar penerangan macam itu, kita terima. Namun kita mengatakan beradab. Ya, kalau bahasa itu dianggap sebagai bahasa kasar, maka beradab. Ya, saya teringat waktu saya bekerja di Mekah dahulu. Di Riyadh, saya datang di Jeddah, saya masuk ke satu tempat, hanya kalimah apa dia? Abuya. Abuya ni tuan, dia bahasa kasar sedikit yang kita bentuk panggil encik, tuan, ya, abuya, bapa, ya. Saya guna kalimah tu pasal dah terikut orang Arab. Waktu tu saya pergi ke Consulate Malaysia, Embassy Malaysia, dan waktu bersembang dengan salah seorang staff dia, ya. Lepas tu dia kata, Syekh, dia panggil saya Syed, sebaik-baik jangan guna kalimah abuya. Kalimah itu kalimah pasar. Tetapi panggillah As-Sayyid, ya Sayyid. Okey, yakni wahai tuan yang mulia. Kerana itu adalah bahasa standard baku. Alhamdulillah saya tukar, ya. Saya tukar. Kenapa? Kerana kita memang inginkan bahasa-bahasa yang standard. Bahasa-bahasa yang mulia, bahasa-bahasa yang senang didengari. Pasal sehingga kan di kalangan manusia ini dia mengajar. Misalnya ayah mana? Ayah berak, dia kata, maaf ya. Sampai orang tu dia tegur anak dia, jangan sebut kalimah itu, tak elok. Katakan ayah ketandas. Macam tu, ya. Lebih beradab, lebih berakhlak. Memang mentandas tu buat apa lagi, tapi kita ucapkan. Dan alhamdulillah macam kita nak ke mana, nak ke nak ke WC dalam bahasa Indonesia ni, ataupun nak pergi solat kejap. Okey, itu kalimah yang cukup cantik yang memeliharakan penjagaan bahasa kita. Ya, cantik kerana bahasa melambangkan bangsa ataupun bahasa itu melambangkan peribadi. Oleh kerana itu kena jaga sebenarnya. Ya, saya amat suka orang yang menjaga bahasa sehinggakan bahasa yang digunakan, masya-Allah, bahasa yang kita nampak baku tu agak jugalah kalau kawasan kampung, ya, tetapi bahasa tu agak mulia, ya.
Memang kita tahu sehari dua ni isu orang yang sebut kepala bapa engkau, kita memang kata tak berapa kena. Ya, tak berapa kena, tak elok lah. Ya, walaupun digunakan dalam berkempen ke apa, kita mengatakan tak berapa elok. Ya, walaupun bahasa itu standard di negeri tersebut, tak menjadi masalah, tetapi kita kena berakhlak dalam bab itu, kena meraihkan. Ya, wallahu alam, ini bagi pandangan saya. Kerana bahasa itu dianggap ianya tidak baik di sebahagian tempat. Maka bila kita dianggap tak baik sebahagian tempat, maka kena raihkan. Okey. Wallahu alam. Kemudian Rasulullah mengatakan, ittaqun nar walau bisyikkin tamratin fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Peliharalah diri kalian dari neraka meskipun dengan sedekah separuh biji kurma. Jika kalian tidak dapat melakukannya, maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik, ya. Jadi ini mengisyaratkan kepada kita kalimah yang baik amat penting yang boleh menyelamatkan kita juga daripada neraka. Bahkan ucapan yang baik dapat mengantarkan manusia ke syurga. Abu Hurairah mengisahkan Abu Hurairah mengisahkan suatu ketika aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku perbuatan yang akan memasukkanku ke dalam syurga. Maka baginda menjawab, ya, Abu Hurairah bertanya, apakah perbuatan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kalimah ini diucapkan oleh Rasulullah, maka kita cuba beramal. Kita cuba beramal. Apa Rasulullah katakan? Afshis salam, wa atibil kalam, wasilil arham, wa qum bilaili wa nasun niyam, tadkhulul jannata bisalam. Okey. Apa dia? Sebarkanlah salam. Ya, kenapa? Salam ini termasuk doa kepada orang Islam. Sebarkanlah salam dan ucapkan kata-kata yang baik. Serta sambungkan silaturahim dan bangunlah waktu malam untuk beribadah kepada Allah saat orang lain tidur lelap. Ya, dengan begitu kamu akan masuk syurga dengan selamat. Nampak tak? Ini di antara amalan yang perlu kita lakukan. Ya, paling kurang dapat 1-2 pun cantik. Ya, dapat 1-2 pun cantik untuk menaikkan siri amalan terbaik kita. Baik. Pertama, afsyus salam. Sebarkan salam. Bagi salam. Besar pahalanya. Kemudian, baiknya perkataan. Kita berlatih, ya. Tuan-tuan dan puan, kita berlatihkan benda-benda ni. Dan silaturahim. Dan lepas tu bangun malam. Walaupun sedikit bangun malam. Kalau tak larat, seperti mana wasiat dia Abu Hurairah, Rasulullah kepada Abu Hurairah, supaya solat witir pada awal malam. Kalau tak boleh awal malam, ialah dah terlepas malam tu, qadakkan di waktu duha tu. Kerana Rasulullah pernah mengqadakkan qiyamul lail yang terlepas baginya. Abdullah bin Umar menukilkan bahawa Rasulullah bersabda, sesungguhnya di syurga terdapat kamar-kamar yang didinding berbuat dari bahan seperti kaca, sehingga bahagian luar dapat terlihat. Dari Musa Asy'ari bertanya, untuk siapakah kamar-kamar itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk orang yang lembut tutur katanya, yang memberi makan kepada orang miskin dan bangun pada waktu malam untuk beribadah solat kepadanya ketika orang lain tidur. Hadis yang diriwayat oleh Ahmad. Yang ketiga, kemurahan senyuman. Muhammad Rasulullah SAW adalah sosok pemimpin berkarisma yang penuh wibawa sekaligus mempersonakan. Beliau dikenali memiliki keteguhan, ketegasan dan keberanian yang tiada tara. Namun di balik ketegasan seorang pemimpin, beliau bukan seorang yang suka bermuka masam. Beliau tetap hidup di tengah umat dan diketahui sebagai sosok yang berwajah ceria lagi murah senyuman. Beliau banyak tersenyum di hadapan para sahabat kerana mengagumi apa yang mereka katakan. Beliau selalu berbaur bersama mereka, sekalipun beliau pun tertawa. Bahkan terkadang sampai lihat gerhamnya. Ya, yakni Rasulullah SAW secara kasar dia macam orang biasa. Memang orang biasa. Tetapi muamalah dia tak kira dengan siapa. Kalau orang bergelak, dia golak. Ya, gelak aja. Kalau orang bercerita, dia dengar. Maksudnya, dia berada di kawasan yang mana macam kita biasa juga. Cuma ada prinsip lah. Maksudnya,
Kadang-kadang kita tengok, waraknya dia ni tak nak gelak, lawak macam mana pun tak nak gelak, kan? Lepas tu mula dia kata, gelak itu mematikan hati. Amboi. Ya. Kalau kita menyaksikan sehingga Rasulullah SAW tersenyum dan ketawa sampai nampak gigi pun. Ya, nampak gigi maksudnya suka sangat-sangat. Kalau senyum-senyumnya, ya, kalau dah sampai nampak gigi, ketawa, mak, ya. Kuatlah tu ketawa dia. Okey. Rasulullah tetap tersenyum dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun. Beliau tersenyum dan tertawa ketika berada di medan perang bersama para sahabat, yakni agar mereka melupakan sejenak luka yang diderita akibat peperangan. Maksudnya bukan waktu perang tu dia senyum, tapi dah habis peperangan, dia akan datang, dia cek para sahabat dalam keadaan muka ceria. Apa khabar, macam mana keadaan, kan? Maksudnya muka tu muka ceria. Bukan muka tu muka apa ya nak sebut. Ala kulli hal. Abdullah bin Amr bertutur saat Rasulullah berada di Taif, beliau bersabda, insya-Allah besok kita pulang. Para sahabat menegaskan, kami tidak akan kembali sampai berhasil melakukannya. Beliau bersabda, jika demikian bersiap-siap untuk berperang esok pagi. Kemudian para sahabat bertempur dengan gigih melawan penduduk Taif. Mereka menderita banyak luka dan ketika itu beliau kembali bersabda, insya-Allah besok kita pulang. Para sahabat hanya terdiam sementara beliau tersenyum melihat mereka, kan. Aku dah cakap semalam, esok kita pulang, kau orang nak perang juga. Dan pada hari ini, bila peperangan tu berlaku dalam keadaan umat Islam banyak terluka, banyak terkena azab, maka di situ mereka kata, kita pulanglah esok ya Rasulullah. Rasulullah kata okey, dan dalam keadaan senyum. Ya, baik. Pada waktu menghadapi orang yang menyakiti baginda, Rasulullah selalu tersenyum agar hati orang tersebut luluh. Beliau tidak pernah marah lantaran menuruti emosi pribadi, namun hanya marah atas suatu semata-mata kerana Allah. Berikut salah satu kisah yang membuktikan hal ini. Ya, tuan-tuan dan perempuan, saya agak tertarik dalam bab ini, ya, kerana kalau kita ni ikut, memang kita mampu untuk marah kadang-kadang, kan. Kita boleh nak berdebat. Tapi bila tengok hadir Rasulullah, Rasulullah kata seorang itu akan mendapat satu part di bahagian syurga atau satu istana di dalam syurga yang mampu, yang mana dia mampu untuk berdebat tapi dia tak nak berdebat. Dia mampu untuk marah, dia tak nak marah. Kalau tak mampu itu lain. Tak mampu aku nak berdebat, aku pun tak reti nak berdebat macam mana. Itu lain. Kalau nak marah, aku tak reti nak marah. Macam mana nak marah, ya? Itu lain. Ini dia mampu untuk berdebat, dia mampu untuk marah, tetapi dia bersabar, maka dia akan disediakan satu mahligai di dalam syurga. Ya, bayangkan. Dan saya tertarik dalam kisah ni, ada sahabat saya di satu tempat tu, dia mempunyai sekolah tahfiz jugalah. Ya, lepas tu tak apa berlaku tak tahu. Ya, sampai waktu tu dia muda lagi waktu tu. Dia bekerja di situ. Tengah-tengah naik motor bertemulah dengan orang yang gerebek ni. Orang yang garang. Orang tu pun tengah naik motor dengan isteri dia. Dah kat jalan kampung lah, kan. Blok dia. Nampak blok dia. Bila dia blok tu, terus dia marah. Berdebam, ngongek. Ya, marah. Ya. Si ustaz ni duk dengar je. Dia muka dia, memang dia seorang yang mungkin yang ceria, senyum. Dengar je. Okay. Dengar je. Ngongek. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, rupa macam orang tu agaknya dia rasa, aku bercakap dengan orang ke, aku bercakap dengan motor ni, ataupun aku bercakap dengan tiang elektrik ke. Ya. Cakap marah. Isteri dia dah mula cek. Dah lah tu. Ya. Dia terdiam. Lepas tu budak ni kata, abang ada lagi bang? Oh, ada lagi. Kurang. Marah. Akhirnya isteri kata, dah balik tu. Akhirnya dia berhenti. Ya, berhenti. Ada lagi. Dia start motor, dia belah. Jadi agak menarik dalam bab itu, berbandingkan kalau dia marah, kita pun angkat suara, memang fight. Waktu tu, ya, memang fight, bergaduh. Tapi itu di antara cara yang terbaik yang saya tengok memang bagus, ya, apabila dia buat yang begitu. Baik. Dalam kisah ini Anas bin Malik menuturkan, satu ketika aku berjalan bersama Rasulullah SAW yang waktu itu mengenakan kain burdah Najran. Kain burdah satu kain yang tebal, ya, bukan purdah. Ya, Rasulullah mana ada pakai purdah, kain burdah. Di tengah-tengah jalan seorang lelaki Badui melihat kain tersebut dan menarik dengan sekuat-kuatnya.
Ya, begitu kuat akan sampai melihat bekas tarikan di pundaknya, di tengkuknya. Jadi waktu tu ya Rasulullah pakai macam ni, ya, lebih kurang datang orang Badui bukan tahu apa-apa, dia tarik. Ui, kasar, memang kasar. Ya. Kalau anak kita tarik dah kena lepuk. Ya. Ini kan pula orang Badui, memang orang Badui perangai dia kasar, maka dia tarik. Orang Badui berkata, "Wahai Muhammad, perintahkan pembantumu agar memberi sebahagian harta Allah yang ada padamu kepadaku." Ni dia. Yes, lelaki ni, orang Badui ni dia dah masuk Islam. Dia dah masuk Islam. Tetapi dia tak tahu ada adab dengan Rasulullah. Itu pasal dalam surah Al-Hujurat tu menceritakan bagaimana orang Badui ya yang mengatakan Rasulullah, aku dah beriman. Lalu Allah tegur, mereka belum beriman tetapi mereka Islam. Kenapa? Kalau ini adab dia, itu bukan tanda beriman. Dia tak kenal Rasulullah, cara berhubung dengan Rasulullah macam mana. Ya, cuba kita tengok surah Al-Hujurat. Kan itu ulama membahaskan perbezaan iman, Islam dan ihsan yang Rasulullah sebutkan tiga perbezaan yang besar. Ya, iman, Islam dan ihsan. Okey, cuba tengok surah Al-Hujurat. Siapa yang ada Al-Quran? Ya. Surah yang surah yang ke-49. Juzuk 26. Ayat yang ke-14. Ya, muka surat 517. Bismillah. Okey, 517. Ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang asli Arab itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katalah kami telah Islam. Kerana iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, ayat ini mengisyaratkan orang Islam ni ada satu kategori dia, dan bila dia Islam belum lagi dia di kategori orang yang beriman. Dia baru Islam je. Dan bila orang itu dah beriman, dia dah kategori Islam dan beriman. Kenapa? Iman memerlukan ujian. Iman, ya, iman macam orang kata, aku dah daftar periksa. Belum lagi diuji. Ya. Okey. Bila dah daftar, maka barulah diuji. Bila dah diuji, naik tahap profesional. Itu yang dinamakan ihsan. Begitulah keadaan Islam kita. Jadi, orang Badui ni datang, dia pergi tarik Rasulullah. Itu bukan adab seorang manusia kepada nabinya. Bukan adab. Tapi disebabkan orang Badui dan Rasulullah meraihkan. Ya, Rasulullah meraihkan, dan surah Hujurat ini mengajar banyak perkara. Di antara perkara yang melolong, "Hai Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad," dia tempik-tempik. Itu bukan adab. Ya. Sampaikan para sahabat bila turun ayat itu, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Terus mereka menutup mulut sampai seorang tu tak berani nak keluar dari rumah. Ya. Dia menangis, kenapa? Aku paling kuat suara. Sedangkan dia bukan manggil Rasulullah. Dia bercakap tu memang suara kuat. Ya, dia merasa bersalah. Itu iman para sahabat. Jadi orang Badui ni dia mentarik aja kepala pula. Dia mentarik aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam itu, kasar. Kita kata kasar.
Itu bukan adab. Bahkan kita tengok macam tu, sakit hati. Okey, kita dah. Lalu dekat, hai Rasulullah, ya Rasulullah. Ini menunjukkan Badawi ini tak mengenali Rasulullah dengan cara yang baik. Perintahkan pembantumu agar memberikan harta Allah yang ada padamu. Ya, dia paksa Rasulullah suruh pekerja bagi harta. Ini adalah berkaitan dengan harta rampasan perang ataupun sedekah. Beliau lantas menoleh dan tersenyum, kemudian beliau menyuruh agar memberikan sesuatu kepada si Badui itu, kan. Nampak? Senyum dan senyum. Okey, tak apa, pergi bagi. Ya. Kalau kita, dah lah kamu dah tarik aku separuh mati, nak suruh aku bagi, sorry. Tu kita, ya. Itu bukan kita, saya sendiri pun, ya, panas hati. Ada boleh nak bagi, terus batalkan. Itu. Kerana akhlak dia. Tuan-tuan dan perempuan, nampak tak bagaimana Rasulullah SAW memang hebat. Sebagi saya hebat. Bila kita lihat dalam bab ini, saya agak tertarik waktu saya buat ekspedisi berdakwah di kalangan orang asli. Macam kan saya punya sekolah dulu, ya, sekolah dahulu pernah kita ambil anak orang asli. Ya, anak orang asli. Alhamdulillah, memang mak saya pun mainkan peranan dakwah di kawasan orang asli Perak Tengah tu. Dan Alhamdulillah ada yang kuat, ada yang tak kukuh. Tapi itulah kerjasama tu dari pihak-pihak tertentu agak tidak memuaskan. Ya, bila dia tengok kita membantu Alhamdulillah sahabat-sahabat kita daripada jemaah-jemaah kita membantu, ya, untuk sponsorkan dia. Tapi pihak tertentu menganggap dia dah jadi orang kaya. La ilaha illallah. Kita katakan dia pun dibantu. Sampai kita minta cara yang ditetapkan, tak dapat. Sampai kita bawa pelajar tu untuk sambung belajar sampai ke Mesir. Ya, hafiz Al-Quran, anak orang asli. Wallahualam. Tapi kawasan tu pertama sekali anak orang asli yang hafiz Al-Quran. Yang kita bawa sampai sambung belajar. Mereka menganggap dah kaya dah. La ilaha illallah. Tapi ala kulihan nak cerita. Ya, saya berdakwah, kami berdakwah. Ya, di orang asli di Simpang Pulai. Jalan menuju ke Cameron Highland. Melalui Simpang Pulai. Waktu berdakwah tu, ya, waktu berdakwah tu bersembang, bercakap, seorang tu datang. Ustaz, ya, saya ni dah 3 kali masuk Islam. Tuan-tuan dan perempuan, 3 kali masuk Islam, kita blur je. 3 kali masuk Islam, aku sekali start beranak sampai hari ni aku masih Islam. Dia 3 kali, kan? Saya tertanya-tanya, 3 kali? Ya, 3 kali Ustaz saya masuk Islam. Wah, dia penuh confident dia bercakap, ya, bahawa dia masuk Islam. Berarti hebatlah, kan? Habis sembangan dia, selepas tu saya tanya kepada kawan-kawan, di antaranya dari pihak yang berkaitan dengan orang asli ini. Saya tanya, apa maksud dia kata dia 3 kali masuk Islam? Ustaz, macam ni Ustaz. Orang asli ni, dia mengikut siapa yang banyak bagi barang. Ni dia. Kalau kita nak tahu, ya, itu pasal Allah kata orang Badui ni, ya, Al-A'rabi Asyaddun Nifaq ni, ya, orang yang paling kuat nifak dia. Ya, disebabkan apa? Dia mengikut siapa bagi barang. Ini di antara masalah orang miskin lah, kan. Orang Badui ni atau orang asli ni bertabiat miskin. Oleh kerana tu, siapa yang datang bawa mereka hadiah apa, dia akan ikut. Ya, akan ikut. Berarti waktu pertama sekali waktu peringkat awal tu, orang Islam datang, ya, untuk berdakwah, maka dia pun masuk Islam. Jabatan Agama Islam datang. Dalam masa tu juga datang grup-grup, terutamanya biasanya missionary daripada Kristian datang. Maka mereka bawa barang, mereka masuk Kristian pula. Kan? Lepas tu kita datang lagi. Dia pun masuk Islam tu balik. Lepas tu datang Kristian masuk. Ya, mereka masuk Kristian. Begitulah keadaannya. Itu yang jadi 3 kali masuk Islam. Masya Allah. Ya, tuan-tuan dan perempuan. Ya, ini di antara masalah berurusan dengan golongan-golongan yang begini. Tapi kena maintain. Kerana tidak dinafikan akan muncul orang-orang yang baik bila betul cara didikannya.
Ya, cuma mereka ini terpengaruh dengan harta, ya, harta. Oleh kerana itu harta amat penting, ya, dalam siri dakwah. Kena jaga elok-elok. Saya amat menasihat kepada orang yang suka menginfak supaya tidak diinfak mengikut perasaan, mengikut akal kepada siapa yang dia nak infak, ditelitikan. Ya, hatta walaupun di tempat-tempat agama. Kerana kita di zaman ini orang yang memahami agama mengikut Quran dan Sunnah terlalu sedikit. Ya, terlalu sedikit. Jadi, kita bukan apa, bila kita membantu orang yang tidak membawa Quran dan Sunnah, maka seolah-olah kita menguatkan pendirian dia untuk terus menyebarkan kefahaman yang sesat itu. Apatah lagi bila fahaman itu berkaitan dengan tauhid, maka dia berbahaya. Tetapi, jika kita membantu orang yang bawa Quran dan Sunnah ini, ya, dengan cara yang betul, maka dia akan menguatkan, ya, maka dia akan membenteng kita dan menyebarkan. Macam alhamdulillah ya, Ustaz Alim pun dah membina satu empire dia yang bagus, ya, yang mana untuk dakwah yang dilakukan. Jadi alhamdulillah kita sama-sama membantu. Ya, baik. Jadi di sini kita lihat kalimatun, mana tadi? Alangkah mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW hingga beliau menampakkan wajah ceria kepada orang yang berakhlak buruk sekalipun. Beliau ingin mengajarkan kepada mereka perilaku yang baik menurut ajaran Islam supaya mereka mencontohi dan mengikutinya. Sehingga akhlak mereka pun menjadi baik. Terkadang beliau bersikap demikian demi bisa menghadapi kejahatan mereka. Akan tetapi tujuan utama beliau tidak lain ialah mendakwahi para sahabat dan menunjuki keteladanan berupa akhlak mulia di depan khalayak ramai. Aisyah bertutur seorang lelaki datang bertamu dan minta izin kepada Nabi agar diperbolehkan masuk ke rumah kami. Saat melihat Nabi, lelaki tersebut, beliau berkata, dia seburuk-buruk pemimpin kabilah dan seburuk-buruk orang dalam satu kabilah. Akan tetapi setelah lelaki itu masuk ke rumah dan duduk, beliau nampak senang dan gembira menyambutnya. Setelah lelaki itu pergi, Aisyah bertanya, kenapa beliau? Wahai Rasulullah, pertama kali melihat lelaki engkau berkata begitu, namun mengapa saat duduk engkau nampak senang, gembira menyambut dirinya? Beliau menjawab, hai Aisyah, apakah kamu pernah mendapati aku berkata keji? Lalu baginda bersabda, inna syarran nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahu an-nasu ittiqa'a syarrihi. Sesungguhnya hamba yang terburuk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah yang ditinggalkan banyak orang demi menghindari kejahatannya. Apa ceritanya? Ya, menarik sekali dalam cerita ni. Apabila Rasulullah SAW ada seorang lelaki yang datang nak bertamu, ini di antara adab-adabnya yang mana Rasulullah dah mengajar kita. Bila kita nak bertamu ni, ya, mana ada orang Assalamualaikum masuk terus ke dapur. Ya, itu jenis orang kampung tu. Ya, Assalamualaikum, dah ada tengah rumah. Ya, saya teringat pasal saya ni anak kampung ya. Waktu tu kecil-kecil, alhamdulillah mak kita dah mula pakai tudung cara yang betul. Kakak-kakak kita semua dah mengaji ke universiti, balik-balik pun pakai tudung dah apa semua, alhamdulillah. Orang kampung ni, itu masyarakat kampung yang perlu ada bagi saya lah, ada benda yang perlu kita duduk, kena sabar kan, orang Perak sabar, yuk sabar kan. Sebelum tu, ya, dia bagi salam tu dah ada tengah rumah kita tu. Kita pintu kita ni zaman dulu mana ada takut apa, buka aja, ya. Tiba-tiba Assalamualaikum. Lah, dah ada tengah rumah. Kita kat dapur ni makan tu tengah, cepat ambil tudung. Tak apalah, waktu dia dah tengah rumah tu belum ke dapur tu, alhamdulillah kita pun dah ambil tudung apa semua. Yang perempuan. Yang paling kelakar apa? Orang kampung kan? Tingkap rumah kita jenis tingkap buka, tutup. Alah zaman-zaman dulu punya tingkap kan? Tingkap, buka, tutup. Tengah-tengah makan, dia jenguk ikut tingkap tu. Sekali tu dia jenguk ikut tingkap tu. Assalamualaikum, orang lelaki. Tuan-tuan dan perempuan masyarakat kampung nak marah kaum kerabat kita. Ya? Saudara mara kita. Tapi itulah adab dia. Sampai mak saya mula nak capai mana ada tudung dekat situ. Yang ada tudung saji je. Takkan nak ambil tudung saji tu, ya, ambil tudung saji tu pergi tutup macam tu. Mana maunya. Okey. Nak ambil apa? Dah tak boleh dah macam itulah tangan dia.
Ya, dah mencari kat mana nak cari nak. Subhanallah kan. Tapi nak cerita orang kampung, begitulah keadaan. Jadi kisah lelaki ni agak buruk lah. Ya, kisah lelaki ni. Itu pasal apabila seorang tu, ada adab kita nak masuk rumah tu pun, kita nak masuk, okey, Assalamualaikum, baca bismillah. Okey, settle dah. Tetapi bagi orang yang nak masuk rumah, ya, nak masuk rumah tu, dia kena ucap salam 3 kali tu. Ya, itu dah memang alhamdulillah kita tahu. Assalamualaikum, tunggu jarak sikit. Ya, Assalamualaikum, tunggu jarak sikit. Assalamualaikum, tunggu jarak sikit. Tak ada balik. Itu kaedah dia. Kan? Alhamdulillah. Tak payah nak ngintai. Dulu ngintai lah, sekarang mungkinlah handphone, kan? Tak apa. Yang kedua, bila kita bagi salam tu, jangan kita berdiri tegak-tegak depan pintu tu. Kerana apa? Bila dia buka pintu, terus boleh sampai masuk ke dapur tu. Mata kita boleh sampai ke dapur. Itu adab tu. Ya, maka kita elakkan berdiri betul-betul depan pintu, berdiri tepi pintu. Ya, tepi pintu bila dia buka tu, jangan tepi pintu waktu buka kena batang hidung kita. Kan? Belah sini. Ya, waktu dia buka tu, okey, kita tak nampak bahagian belakang, tepi-tepi tu je nampak. Gitu. Ya. Buka. Kemudian bila dikatakan masuk, baru kita masuk. Masuk. Jangan dah buka tu boleh masuk. Tak. Kenapa? Salam itu, ya, kebenaran itu yang membenarkan kita melihat ke dalam rumah tu. Ya, kalau tak boleh nak tengok ngintai-ngintai rumah orang, tak boleh. Ya. Lepas tu dah masuk, baru dia kata duduklah mana-mana. Jangan duduk mana-mana tu, duduk ruang tamu pergi, bukan pergi ke dapur. Kan? Tapi orang kampung gitulah kadang. Okey, masuklah terus sampai ke dapur. Terkejut kita. Ke dapur terus. Kalau adik-beradik tak apa. Saudara mara yang rapat, betul-betul rapat, tak apa. Dan kalau tak, duduklah kat situ. Tunggulah sampai ke malam pun tak apa. Okey. Lepas tu barulah acara-acara. Janganlah dia godik-godik tu, godik tengok tu, tengok ni, duduk cerita rumah, tak payah. Ya, okey, tu kaedah dia. Jadi, lelaki ni dia berkata dengan Rasulullah SAW, berkata, aku nak masuk rumah kamu. Ya, subhanallah. Dia minta izin kepada Nabi agar boleh masuk ke rumah kami. Saat melihat lelaki tersebut, beliau berkata, dia seburuk-buruk pemimpin kabilah. Ya, teruk dia ni. Macam kita seburuk, buruk perangai nak masuk, ya. Tapi dia dah minta izin kepada Aisyah. Kepada siapa? Orang-orang yang ni. Bila Rasulullah pun duduk, siapkan ruang. Kita tahu rumah Rasulullah kecil, maka dibenarkan masuk. Waktu masuk tu, ya, walaupun seorang lelaki ni perasaan, Rasulullah ni perasaan marah tu ada, tapi dia tak tunjukkan. Kerana dia ni tetamu yang mungkin dia tak faham. Ya, tetapi perbuatan itu tak elok bagi seorang pemimpin. Ya, maka dia datang, okey, dia bercakap, okey, nampak keceriaan Rasulullah sehingga orang tu pun merasa selesa dengan Rasulullah. Okey, maka di sini Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tadi awal-awal kamu lain. Kenapa kamu lepas tu kamu lain? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya hamba yang terburuk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah ditinggalkan banyak orang. Orang tinggalkan dia kenapa? Kerana tak sukakan dia. Ya, tak suka pasal apa? Masalah. Bila tengok, alamak dia lagi. Adalah benda tu. Itu. Itu di antara seburuk-buruk manusia. Bila datang, aduh, dia lagi. Kan. Kita rasa tak selesa, dalam hati pun tak selesa. Alamak, kenapa dia datang? Ya, macam seorang pekerja yang culas, tiba-tiba bos datang. Alamak, bos datang pula. Kan, itu macam tu keadaan. Yang tu tak apa, bos tu tak salah pasal tempat kerja. Tetapi ni di dalam masyarakat. Masyarakat tengok dia menyampah. Masyarakat tengok dia tak suka. Termasuk dalam bab ini, pemimpin ke siapa serupa je. Ya. Bahkan ada satu dalam hadis, dalam buku yang saya tulis 100 yang dilaknati oleh Allah, pemimpin yang dilaknati oleh rakyat dan rakyat melaknati pemimpin. Ya, pemimpin melaknati rakyat, rakyat melaknati pemimpin. Itu di antara pemimpin yang tidak baik. Ya. Okey. Kemudian kita lihat, ada satu peristiwa unik terjadi antara Nabi dan seorang sahabat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Disebutkan bahawa lelaki menemui Nabi seraya mengadu, celakalah aku
aku bersetubuh dengan isteriku pada siang hari di bulan Ramadan. Rasulullah lantas berkata, kalau begitu merdekakanlah seorang hamba sahaya. Lalu lelaki ini kata, aku tidak memiliki hamba sahaya. Beliau berkata, kalau begitu puasalah 2 bulan berturut-turut. Aku tidak sanggup melakukannya. Balasnya, beliau kembali menyuruh, kalau begitu berilah makan 60 orang miskin. Itu pun aku tidak sanggup kulakukan. Tugas tangkasnya. Rasulullah kemudian menyiapkan satu keranjang kurma lantas bertanya, mana si penanya tadi? Setelah melihatnya, beliau berkata, sedekahkanlah kurma ini. Lelaki itu pun mengatakan, bagaimana mungkin aku menyedekahkan kurma padahal akulah orang termiskin di antara mereka. Demi Allah, di wilayah tersebut tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Mendengar jawapan itu, baginda tertawa hingga gigi gerham terlintas. Lantas baginda berkata, kalau begitu kurma menjadi sedekah diriku untuk kamu dan untuk keluargamu. Okey, baik. Ini kisahnya, kalau ikut riwayat yang saya pernah baca, menceritakan seorang lelaki ni, ya, dia miskin, dan dia seorang yang agak berumur, tetapi bukanlah sampai tua. Tapi nak menceritakan dia ni orang yang miskin, lepas tu kerja berat, dan dia bukan jenis macam setengah orang dia puasa ni dia tak boleh nak puasa sangat, mungkin ada gastrik ke apa kan, nak puasa pun tak larat, tetapi nafsu syahwat dia kuat. Maaf kata, maka berlaku pada bulan Ramadan, dia bersama dengan isterinya di siang hari. Yang mana waktu dan tempat dan masa yang tak dibenarkan untuk dia. Kenapa? Kalau di siang hari bagi orang musafir tidak menjadi masalah, ya. Tetapi pada orang yang bermukim ni, jadi dia kena bersama dengan isteri dia. Maka hukum orang yang bersama isterinya pada bulan Ramadan, pertama dia kena memerdekakan hamba. Yang kedua, kalau tak boleh, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, bagi makan fakir miskin 60 orang mengikut kemampuan. Ya, jadi itu dinamakan mengikut kemampuan. Ya, dia tak boleh ada hamba dia nak bagi makan, dia tak boleh. Ya, okey, baik. Jadi dia pun datang mengadu kepada Rasulullah, berarti dia ikhlas, dia tersilap dalam bab itu. Ialah nafsu syahwat, siapa yang boleh jangkakan dalam keadaan yang begitu. Lalu dia datang bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku telah tersilap yang mana aku telah bersama isteriku ya pada siang hari Ramadan. Lalu Rasulullah kata, kalau macam itu kamu merdekakan hamba. Ya Rasulullah, aku orang miskin, mana ada hamba untuk dimerdekakan. Ya, aku orang miskin, tak ada hamba padaku. Lepas tu Rasulullah kata, baik, kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, tuan-tuan dan perempuan. Tara sebulan pun aku dah lumpuh macam ni. Ya Rasulullah, tara sebulan pun aku dah terjebak macam ni. Aku tak mampu ya Rasulullah. Ya, ini kan pula 2 bulan. Lalu Rasulullah kata, okey, kalau begitu kumpulkan 6, macam mana hadis tadi, kumpulkan kurma untuk diberi makan, ya, sebanyak mana tadi, kalau begitu puasa dan kalau begitu berilah makan 60 orang miskin, ya, bagi makan 60 orang miskin. Lalu dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada ya benda yang untuk diberikan makan kepada orang miskin. Lalu Rasulullah isytiharkan kepada para sahabat, lalu dikumpulkan buah kurma, ya, yang dikatakan dalam hadis ni, maka dia menyediakan satu keranjang kurma, ya, yang lebih kurang boleh dimakan oleh 60 orang miskin, nilaian dia. Maka dia kata, bagilah orang miskin makan dengan kurma ini. Ya, Rasulullah bantu dia. Ya, aku carikan ni, okey, kamu bagikanlah orang miskin. Ya Rasulullah, mana ada orang miskin dalam Madinah ni melainkan aku yang paling miskin. Ya Allah, dia punya sifat yang perfect, cukup sifat orang miskin. Ya, akulah orang yang paling miskin. Macam mana aku nak sedekahkan mereka sedangkan aku pun paling miskin? Rasulullah dengan la ilaha illallah dia ni, ya. Ya. Lalu Rasulullah kata, oh kalau gitu bagilah kaum keluarga kamu makan. Agak menarik. Di sini yang menarik apabila seorang yang ikhlas, ulama membahaskan, bila seseorang tu ikhlas dalam keadaan dia tersilap, bersalah, tak nafikan manusia bersalah, lalu dia betul-betul nak bertaubat, lalu Allah buka pintu taubat dan Allah buka pintu rezeki kat dia pula. Yang seharusnya taubat itu dalam bentuk yang begitu, akhirnya taubat itu menjadi rezeki kepada dia. Ya, ini kelebihan, ya, menarik sekali dalam kisah ini. Ya, dan akhirnya senyum terakhir Rasulullah,
ya. Rasulullah sentiasa menebarkan senyuman kepada seluruh alam sehingga detik-detik terakhir hidupnya. Beliau merujukkan raut kegembiraan dan tersenyum menyaksikan para sahabat berkumpul dan solat berjemaah diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada hari itulah sang Nabi wafat. Anas mengisahkan Abu Bakar menjadi imam solat berjemaah semenjak Rasulullah sakit, yakni menjelang akhir hayat baginda. Pada suatu hari Isnin, kami sedang solat berjemaah dalam beberapa saf. Tiba-tiba terlihat beliau menyingkap tirai kamarnya dan memandang kami sambil berdiri. Wajah beliau putih berseri seperti selembar masah. Beliau kemudian tersenyum melihat kami. Kaget bercampur gembira kami rasakan ketika melihat beliau keluar dari kamar itu. Seakan-akan beliau pulih dari sakit. Abu Bakar pun melangkah ke belakang dan masuk ke dalam saf para makmum. Sebab saat itu dia mengira beliau mengimami kami saat itu. Namun ternyata beliau memberikan isyarat dengan tangannya agar kami terus meneruskan solat. Beliau pun kembali ke kamar lalu menurunkan tirainya dan pada hari itulah beliau pergi untuk selama-lamanya. Jadi ini di antara gambaran hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana senyuman terakhir dia menyaksikan para sahabat melakukan solat berjemaah pada pada hari kematian dia. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, jom kita mulakan senyum pada hari ini, ya, senyum yang indah, senyum yang menarik dan senyum yang menawankan hati-hati manusia untuk melihatnya dan senyuman yang menggembirakan mereka dan menggembirakan kita. Mudah-mudahan setiap senyuman yang kita ukir akan menjadi senyuman kita sewaktu kita melangkah kaki menuju ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Maka saya rasakan cukup sampai di sini. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat beramal dengan amalan yang terbaik. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, jadikan kita kerja dakwah dalam melakukan dakwah, melakukan kerja, apa-apa juga kerja. Jangan biarkan dakwah itu terhenti, ya, dengan prasangka kita yang banyak. Jom kita berdakwah dan kita ukirkan dakwah kita dengan kerja yang terbaik, dan di antara kerja yang terbaik ialah senyuman terbaik untuk mereka yang kita dakwahkan. Jadi cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senyum.